Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau, dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu tiga perkara. Sebab kepada zuhud itu tiga perkara. Maksud zuhud yakni hati tak suka kepada dunia. Kerana hati sudah suka kepada Allah dan suka kepada akhirat, maka tidak ada tersisa lagi di dalam hati dia suka kepada dunia. Maka tak suka kepada dunia itu adalah zuhud. Tidak semestinya tidak suka kepada dunia, kita tidak memiliki dunia. Dia kata sebab bagi zuhud itu tiga perkara. Pertama, takut akan api neraka. Takut daripada api neraka. Takut-takut kalau kita sayang kepada dunia, menyebabkan kita buat benda-benda yang menyebabkan kita masuk kepada api neraka. Dan iaitu zuhud sekalian orang takut. Ini zuhud martabat yang pertama. Kenapa kamu zuhud? Kerana saya takut. Kalau saya tak zuhud, saya akan buat benda-benda yang menyebabkan saya jatuh kepada maksiat dan masuk api neraka. Yang kedua, gemar pada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Pertama, takut akan api neraka. Ini zuhud orang standard. Kedua, kerana suka kepada nikmat akhirat. Biarlah dunia tak berdosa pun, yang penting saya lebih suka kepada akhirat. Ini martabat yang lebih tinggi sikit. Tak cara dah, tak buat dah. Bukan kata benda dosa. Biarlah benda tu tak berdosa, tetapi benda itu saya gemar kepada akhirat. Tu menyebabkan seorang tu jadi zuhud atas muka dunia. Lebih tinggi daripada yang pertama martabat. Dan zuhud yang terjadi daripadanya zuhud sekalian orang yang harap. Ni dipanggil zuhud orang harap. Saat ni zuhud orang takut kepada neraka. Kedua, zuhud orang yang berharap ke akhirat. Sikit tinggi lagi martabat dia. Dan bermula ibadat serta harap lebih afdal daripada ibadat serta takut. Ibadat dalam keadaan kita mengharap ke sesuatu daripada Allah lebih hebat berbanding ibadat kerana takut kepada Allah. Kerana takut itu kadang-kadang kita buat kerana takut. Kerana takut berarti kita nak lari tak say ke dia, takut ke dia, tapi dah terpaksa dah. Berbanding dengan orang harap, orang nak duduk dekat. Beza takut menjauhi, dekat harap mendekat. Maka orang harap ni lebih tinggi ibadat dia berbanding dengan orang takut. Kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Kerana apabila seorang itu harap kepada Allah, ingin kepada Allah, maka membawa kepada kasih pada Allah. Takut ni tak kasih. Dia takut gerung. Kerana kasih itu lebih tinggi daripada segala-gala. Yang ketiga iaitu lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Kita baca ilmu orang ya, hak pertama tak lepas lagi kitanya. Tetapi sekurang-kurangnya kita belajar dan kita tahu. Kerana apa? Kerana maksud daripada beramal, martabat yang pertama beramal, belajar dulu.
Jangan kita buat alasan saya tak usah belajar, saya tak beramal juga. Tu kena tipu awal-awal lagi kok settle. Kerana belajar itu dah maksud daripada beramal dah. Belajar tu mukadimah kepada nak beramal dah. Maka kalau orang tak belajar pun dak nak beramal macam mana? Kadang-kadang ramai orang tertipu, malah belajar. Kalau saya belajar pun tak beramal. Allah, awal-awal lagi martabat yang pertama dalam beramal dengan ilmu tu pun tak boleh dah. Dia kata ni lebih tinggi, bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah. Kerana membesar kau menggau. Kerana membersihkan hati daripadanya dan menghina akan yang lain bagai yang lain daripada Allah. Dan iaitu zuhud sekalian arifin. Orang arif pula, orang kenal Tuhan, maka dia tidak perhati dah dunia, tak perhati dah ke akhirat. Akal dia, perasaan dia tidak tertumpu dah kepada dunia, kepada akhirat. Tetapi dia membesar ke Allah Ta'ala. Mana mungkin kita memilih selain daripada Allah. Tu hati orang. Maka mana mungkin dia membesar ke dunia. Kerana apa? Tak mungkin hati dia merasai lebih besar dalam hati dia kecuali Allah. Membesar. Dan menghina benda yang hina. Maka nak banding dunia dengan Allah, tak mungkin dibanding. Untuk memilih selain daripada Allah, tak mungkin. Mustahil di hati saya. Kerana dia sudah kenal Tuhan dia. Maka dia tak cara dah. Yang penting Allah Ta'ala. Apabila kita kenal Allah, maka begitulah perasaan kita. Tak mungkin dah. Sehingga ke orang mukmin, orang arif billah, syirik atau maksiat ni mustahil dah bagi dia. Tak mungkin dah berlaku bagi hamba. Seolah-olah lagu tu. Kerana tak mungkin aku nak gada Allah dengan benda lain. Apatah lagi dunia nak banding dengan Allah. Ni zuhud orang arif. Zuhud daripada dunia, orang hebat dah. Zuhud daripada orang akhirat, orang hebat lagi. Zuhud daripada selain Allah, tu hebat lagi. Awak wali maka martabat gapo? Ikutlah mutabak kau roti cana kau ambo tak cara. Ambo nak Allah. Tak cara martabat wali kau, martabat wali khamak kau tak si. Ada orang bagus dia tak si dunia tapi masih ada nak kepada selain Allah, nak karamah. Nak kehebatan, nak terbang, nak jadi wali macam-macam lah. Buat kita ni, ada dah perasaan lagu tu, tak si dah dunia. Nak apa? Tapi ada lagi nak jadi wali, nak khamak, nak goni, nak gotu nak terbang, nak gawa hamba hujan, siwi hujan, nak khamak belakon nak tu. Orang dia kenal Tuhan tak si dah. Nak gapo tak si dah. Maka orang ni zuhud daripada semua, bukan daripada dunia. Zuhud daripada segala-galanya selain Allah. Ni zuhud sebenar-benar zuhud. Zuhud orang arif dia panggil. Orang arif ni kita tengok dia pun jadi semangat dah. Tak ada je nasihat lagi kita dia royak gini dah. Kita tengok kehidupan dia tu subhanallah. Serah nak ambil peti nak tahu nak suruh. Apa tengok saja baru dia toyak ke apa dia toyak kata dunia dak. Nampak style suhu ngata tasawuf gitu kan. Suhu tasawuf kan. Ada juga. Berarti masih tak zuhud lagi. Yang paling berat sekali adalah zuhud nak harta. Kedua, tak si harta. Lepas, ada tu nak lagi pakat. Lepas tu tak si pakat pula. Tu martabat-martabat dia. Kurang daripada itu zuhud pada harta saja. Tiada pada kemegahan yang lain. Harta hamba tak si. Tapi hamba nak zuhud. Tuan Masya Allah zuhud. Tapi nak suhu. Gila ke suhu. Gila glamour, gila gapo. Ada juga. Nak suhu dalam keadaan dia tu tasawuf orang tak tahu. Lagu tu. Atau zuhud pada setengah perkara, tiada pada setengah yang lain. Ada zuhud lagu ni, ada zuhud lagu tu.
Ada zuhud lagu ni Dan yang akhir ini sedoeh-doeh zuhud. Ni paling lemah sekali zuhud sebahagian benda. Awak minat ada arak. Oh, tangi. Zuhud. Tak si. Maharok siapa dia nak. Harta harat. Oh, zuhud. Tak si. Benda lagu ni, saya tak berahi. Zuhud. Hak dia tak berahi. Hak dia berahi, sudah. Hak bedak, hak bak dia tak berahi. Tak usah cara, amo tak berahi. Dan mau minat kereta sport, tak minat. Lepas tu, zuhud. Awak minat, apa dah? Ikutlah kapal terbang. Saya minat. Minat pula kapal terbang. Kapal terbang minat, ni tak minat pula. Ni zuhud peringkat paling rendah. Zuhud separuh-separuh lagu tu. Dan yang akhir ini sedoeh-doeh zuhud kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingini daripada harta. Ingat ni perkataan. Kemegahan itu masyhur, bersohor, hebat, cerita kita ditulis orang. Orang gegar gepa kecek bak kesaktian kita, kekeramat kita. Gegar orang dok cerita. Kita suka kemegahan itu kerana apa? Kerana megah lebih lazat dan lebih diingini berbanding harta. Ada orang mana orang lebih suka? Awak nak sohor ke awak nak banyak harta? Mesti orang suka duk sohor. Sohor, pergi situ sohor, pergi sohor. Tak ada pitih tak apa, awak betul sohor. Jari orang pilih ada harta berjuta-juta tapi duduk dalam pulas orang, tak ada orang cara. Tahu pitih pun banyak, tak ada orang cara ke apa, pergi situ pun tak ada orang cara. Tak sohor langsung, tapi harta ada banyak. Nescaya orang milih kemasyhuran lagi. Kerana sohor ni sedap weh. Bagi orang minat sohor lah. Kalau orang tak minat nak kecing pun payah. Acik nak pergi kecing dia masalah. Dia mau pegang kain, terombok kain-kain. Dia mau pegang hak tu, pegang hak ni. Nak pergi kecing tu pakai kecing depan pintu tandah dah. Sohor telajuk. Tobik dah daripada tandah penuh orang. Nak pakai selipar tak boleh. Nak pergi konu tak boleh. Penuh orang duk perhati macam. Tunggu sebentar. Pelepah. Nak makan payah, nak minum payah, nak kok ni kok payah supaya. Tapi suka suruh. Berbanding dengan harta, orang lebih memilih kemasyhuran, kemegahan berbanding dengan harta. Nak suruh cerita dia ditulis orang. Hamba nanti mati kat sohor lah nama khamak gini. Qala radhiyallahu anhu lah. Adalah radhiyallahu anhu yalbasu qafiyah. Adalah gini. Suka disebut. Harta. Ya, orang suka juga harta. Tetapi kemegahan tu lebih lazat daripada harta. Kita orang ngaji agama ni tak suka harta setengah tu. Tapi kemegahan. Sohor. Tok guru paling khamak sekali. Tok guru paling alim sekali. Sudah. Orang zuhud paling khamak sekali. Bisa sikit pada Tok Kenali. Ataupun dipanggil Tok Kenali Junior. Nampak? Tidak kau gila lagi kita. Mungkinlah kalau tawa harta pun kita tak siap. Nampak macam tak tahu. Tapi tawa pakat. Pakat awak adalah Tok Kenali. Terbaik lah. Boleh mengajar kita lah. Tidak kau gila kita. Tu masyhur tu lebih sedap daripada harta. Ingat hal tu. Ni orang tu rasa zuhud dah. Sebab harta. Dia kata saya tak siap harta. Mau zuhud lah. Zuhud ni tak syarat kepada harta. Tak say kepada pangkat tu lebih bergerak lagi. Maka zuhud padanya lebih utama. Zuhud daripada pangkat kemegahan itu lebih utama lagi. Lebih aula, pahala dia lebih banyak lagi berbanding zuhud pada harta. Orang zuhud pada harta ni martabat rendah ya. Kok berat lagi zuhud daripada kemegahan. Dan bahawasanya perbezaan antara zuhud dan fakir. Zuhud dan fakir. Beza gapo dia? Ni orang sesak, ni orang zuhud. Gapo dia? Adakah pakai baju buruk? Ya, dua-dua pakai baju buruk. Adakah tak ada pitih? Dua-dua tak ada pitih. Gapo dia beza orang zuhud dengan orang fakir? Ada tu dengan orang gila. Orang zuhud dengan orang gila. Kok mana? Sama-sama nampak sesak, nampak pakai baju miskin, pakai kena ada beza zuhud ni kau. Bahawasanya zuhud itu terasing ia daripada dunia kerana taat.
serta kuasa ia atasnya atas dunia. Dia boleh nak ambil dunia tapi dia tak sih. Tapi apa dia memilih selain daripada dia tak sih? Kerana taat kepada Allah. Bukan kata saya tak berahi, saya tak berahi. Awak minat duk harta. Mah kau tahu tak minat saya nyosoh. Kereta sport kau, jet kongkok tahu. Wak nyosoh, saya nak start kereta payah. Zuhud awak tak minat nak kata mana. Tak minat ni bukan kecek bak taat kerana tak minat. Awak tinggal dunia kerana taat baru dipanggil zuhud. Adapun jika terasing engkau daripada dunia. Dunia macam orang asing ya, tak ada pitih harga apa dia. Pada ketika gemar engkau padanya, sedekah dia nak harta tu, maka itu dinamakan fakir. Orang miskin dengan orang zuhud, beza dia sama-sama susah, tapi orang zuhud tak ada cita-cita pun harta. Orang fakir bercita-cita nak harta. Fakir ataupun apa. Tiada ada ia zuhud, tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Tetapi orang miskin itu ada kelebihan atas orang kaya. Kerana kemiskinan itu adalah ujian. Kekayaan juga ujian. Ya. Tetapi ujian susah ini lebih payah. Sebab itulah orang miskin pahala dia banyak. Bahkan Nabi sebut orang miskin masuk syurga lebih awal daripada orang kaya 500 tahun. Setengah hari. Sehari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun ni bukan 1000 je. 1000 tahun. Maka 500 tahun dia masuk awal daripada orang miskin. Kerana kelebihan dia. Sabda Nabi SAW, yadkhulul fuqara'u ummatil jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Artinya masuk syurga sekalian fakir umatku. Fakir yang ikhlas lah, fakir yang bersabar dengan keadaan diri dia tu miskin. Bukan fakir jenis tomok, fakir duk kaya nak bawa kereta kongkok lah gapo dia dak. Ni fakir hok sabar ni. Boleh pahala dengan kefakiran dia. Masuk syurga sekalian fakir umatku dahulu daripada sekalian orang yang kaya. Bukan orang kaya maksiat ni, orang kaya yang bersyukur. Berterima kasih ke Tuhan guna harta dia untuk kebajikan. Tetapi orang miskin yang bersabar lebih pahala lagi. Daripada mereka itu orang kaya dengan 500 tahun beza dia. 500 tahun ni lama awewe. Orang umur 100 tahun tanya pak cik umur ayah umur berapa dah, umur 100 dah. Lagu mana perasaan ayah hidup, Allah puahnya dah ayah 100 tahun dah. Anak-anak ayah tu mati belakang dah. Generasi ayah tak sedok royak lah. Tak ada saingnya lah. Tubuh kau lenguh, kau apa dia puah lah. Makan nasi pacerah. Lah ni pun tak selera-selera. Ni 500 tahun. Tunggu hak jauh. Kalau tak jauh tak sekecek tahun lah. Tak ada umur lah. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun. 40 tahun lebih awal dari riwayat lain. Ada kata 5. Maka ditanggung ke riwayat 500 tahun itu atas mendahului pakai zuhud. Atas yang gemar kepada dunia. Gemar kepada dunia. Dan riwayat 40 tahun pula itu adalah mendahului pakai yang lobo atas kaya yang lobo, menyebut akan dia oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kalau sama-sama suka, orang pakai yang suka harta, orang kaya suka harta, beza dia 40 tahun. Kalau hak zuhud, beza dia 500 tahun lebih awal. Sabda Nabi lagi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskina. Hai Allah, hidupkan olehmu akan daku tu dalam keadaan orang miskin. Nabi suka orang miskin. Kita orang agama pun suka hidup mewah. Suka hidup gapo. Tapi Nabi pilih kemiskinan. Makan nasi hari ni, esok tak boleh makan. Kita hari ni makan pala gajah. Dalam peti buka penuh makanan. Tapi tak tahu, rasa tak itu lagi. Tak puas hati lagi dengan Tuhan.
Tuhan beri rezeki banyak dah boleh makan, kenyang dah, tak lapar dah hari ni pun, esok tak lapar lagi, lusa tak puas hati lagi. Nabi lapar, kenyang, lapar, kenyang, lapar, kenyang. Kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan, tak boleh, tak ada masuk gapo. Apa? Lagu mana tak lapar kau? Minum air kosong dengan buah tamar. Kalau kita hidup lagu tu kan. Siapa dia nak bersabar dengan hidup lagu tu? Orang pondok tak seduk, pondok kalau minum air kosong dengan buah tamar, minum. Wah. Apatah lagi orang dunia kata lagu mana Islam lagu tu. Islam kemiskinan lagu tu. Islam ni kena kaya, baru nampak ganah. Ya Rabbi, Nabi Muhammad lagu mana makan dia? Sebab tu teori-teori ni kadang-kadang kita ambil teori orang kafir untuk kebaikan agama. Tak boleh. Dia kena ambil teori-teori hak agama juga. Tak boleh kita pakai disiplin. Kemajuan. Benda-benda hak yang dibuat oleh orang kafir, kita guna untuk manfaat agama. Tak boleh. Kena ikut agama juga. Kena ada zuhud, kena ada tawakal, kena ada gapo. Islam kuat di situ. Bukan kerana kekayaan dia, bukan kerana kegapo dia. Dan matikan olehmu akan daku miskin. Hidup miskin, mati pun dalam keadaan miskin. Dan yang wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besinya tergadai pada sisi Yahudi. Nabi meninggal, tak sempat bayar hutang lagi. Ada pendapat kata lagu tu. Dia buta gandum untuk pergi makan kepada anak isteri dia, maka dia gada baju besi dia. Berarti gadaya tu tak tebuh lagi, tak ada tebuh. Ada riwayat kata Nabi bayar dah, cuma Nabi tak ambil baju ga tu dia. Nak kata hidup Nabi bergada bergolok. Tu orang ni susah. Ni kita makan lebih, pitih lebih dalam poket lagi ada macam-macam. Tiba-tiba rasa payuhnya agama Allah. Kerana hutangnya sebab nafkah ahlinya, ahli keluarga Nabi. Dan ketahui olehmu wallahu a'lam. Nak beramal payah biar ada cita-cita, tak apa dah cita-cita nak beramal Ustaz nak tanya, saya baca Al-Quran yang arwah bapa saya beri semasa dia hidup. Tapi saya lupa nak niatkan sedekah untuk dia. Adakah sampai bacaan Al-Quran saya itu? Adakah segala peralatan solat seperti sejadah, tasbih yang arwah beri kepada saya? Kalau saya guna, adakah sampai pahala pada arwah walaupun tak niat sedekah untuk arwah? Sampai, ya sampai pahala. Kerana bagi dia kita guna untuk kebaikan. Dia beri kepada kita, kita guna untuk buat kebaikan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajar, orang yang mengajak, orang yang beri support untuk kebaikan itu, pahala seperti orang yang beramal. Jika air mutanajis tupuh ke lantai kemudian kering, macam mana cara untuk mensucikan kembali lantai itu? Air mutanajis, maka kena basuh. Ambil air basuh macam biasalah. Macam basuh air mutanajis, air najis biasalah. Air najis, air mutanajis. Kena basuh belakang. Tuan guru yang dicintai Allah Ta'ala, amin. Mohon ijazah amalan kaf ha ya ain sad, jazakallah. Kaf ha ya ain sad ni banyak amalan dia. Antaranya baca kaf ha ya ain sad. Ha min ain sin qaf. Tahan apa gitu. Gini ni. Ada kata kok ni. Kaf ha ya ain sad. Ada kata gini. Kaf ha ya ain sad. Kepal ni. Ha mim, ain, sin, qaf, gay ni. Niat semua kejahatan yang ada di bumi ini, aku genggam. Tak boleh berlaku di hadapan aku. Gitu.
Kaf ha ya ain sa ha min ain sin qaf ataupun kok ni dulu. Genggam ibu jari ni sekuat-kuat. Niat segala kejahatan tidak akan berlaku. Nak jumpa orang jahat ko, nak jumpa orang gapo ko, buat lagu tu. Lepas tu dah. Kaf ha ya ain sa ha min ain sin qaf tu. Tahan nafas betul. Niat kata semua kejahatan tidak akan berlaku di hadapan aku untuk diriku, keluarga aku. Semua keburukan akan binasa lebur berlaku. Gitu. Niat lagu tu. InsyaAllah tak ada berlaku gapo-gapo. Rahsia huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf dari Al-Quran ni ada disebut secara huruf soso. Antara yang disebut kaf, ha, ya. Ada rahsia dia. Apa tak sebut min ko, wa ko, gapo. Ya ada huruf tu. Dia panggil huruf nurani. Dalam bahasa orang ilmu ni dipanggil ilmu huruf-huruf nurani. Huruf-huruf cahaya. Maka ni lah antara dia nya. Ya ada banyak huruf lagi. Antaranya ni biasa kita guna. Tu lagu yang dicertai. Mohon amalan semasa khutbah Jumaat. Tak ada amalan khutbah Jumaat ni kena dengar. Tak ada amalan ketika khutbah Jumaat kena dengar saja khutbah Jumaat. Lepas tu doa di antara dua khutbah. Tu ikutlah nak doa ke apa dia. Biasa orang minta istighfar untuk umat Nabi Muhammad, bukan untuk kita seorang. Adakah batas ikhtilat di tempat belajar dan bertempat? Jangan bercampur lelaki dengan perempuan yang menimbulkan fitnah. Seperti seorang sama seorang. Ataupun benda pergaulan. Bebas bergaul, bertepuk tapak, I miss you. Ngejah. Ayat-ayat apa dia? Ayat-ayat pikat lain ko. Tak boleh. Perseorangnya. Kalau ramai-ramai awak lelok gurau boleh kira. Tapi benda-benda yang menimbulkan fitnah di antara lelaki dan perempuan, maka tu dipanggil ikhtilat. Kalau dua orang, memang duk senyap pun tak boleh. Saya duk senyap ya, saya tak gurau pun senyap dua orang. Tak boleh. Menimbulkan. Ustaz, isteri apabila tidur berasingan dengan suami berdosa. Macam mana dengan suami yang suka lepok dengan kawan-kawan? Hingga lewat malam terus tidur di rumah kawan. Keadaan macam ni bertahun-tahun dah. Cakaplah macam mana pun tiada berubah. Tak berubah juga. Nak kecek ke apa dia? Maaf Ustaz, bukan saya nak seronok, nak luah masalah. Tapi saya muski. Sebab bab dosa lepas perkahwinan terletak atas isteri saja. Siapa dia royak? Macam mana nak bagi jiwa saya sentiasa kuat dengan ujian macam ni? Awak cari tok lelaki jenis lagu mana? Cari orang yang nak agama. Jangan orang yang menggunakan agama. Cari orang sekalipun dia bukan ustaz, tapi dia suka kepada agama, dia nak ikut agama. Dia kerja engineer ya. Dia doktor ya. Tapi masjid pun dia pergi. Dengan ngajar pun dengar. Cara kita, tanggungjawab kita. Ni ustaz. Bahagia ke orang tu gak. Dosa neraka. Dosa. Muka dia kerja dia. Buka pintu neraka kan. Pas neraka. Orang lain. Dia surga belakang-belakang. Jadi suami lagu ni tidak bertanggungjawab. Dia akan jawab di hadapan Allah. Suami juga kalau molek dapat pahala, jahat dapat neraka. Begitu juga isteri. Isteri baik dapat syurga, isteri jahat dapat neraka. Janganlah kita dengan sebab suami kita jahat, kita nak jadi jahat juga. Sama-sama masuk neraka. Alih-alih. Tu gila lagu tu. Mu nak jahat, aku nak jahat juga. Jangan lagu tu, rugilah kitanya. Maka suami tidak bertanggungjawab lagu ni. Tanggungjawab dia dengan isteri, kalau dia tak bui, hukumnya berdosa. Nafkah kau berapa dia. Kadang-kadang yang tekan isteri. Siapa tekanan perasaan kawan tu. Emosi juga kena cara juga orang tino. Dia juga manusia, dia bukan robot. Sebagaimana kita ada letih, ada marah, ada serabut, ada gapo, maka orang tino pun ada lagu tu juga. Lebih-lebih lagi perempuan ni, dia emosi tu kuat. Maka kena jaga emosi dia.
Apa hukum menipu bersumpah dengan nama Allah untuk menutup aib sendiri? Jangan duk bersumpah gitulah. Nutup aib pun, tapi janganlah siapa berikat sumpah nama Tuhan. Tak molek lagu tu. Jangan style orang Arab wallahi, kecik wallahi. Wallahi ya akhi, wallahi kita tak aje guna wallahi. Jarang benar orang Melayu ni takut guna nama Tuhan. Tapi pok dia ni wallahi ni duk bebe, wallahi. Kau jangan ajar lagu tu sumpah main-main dia panggil. Sumpah tu tak ada hukum lah. Tak jadi sumpah macam kena kifarat kau gapo dia. Tak. Sumpah hak betul-betul tu baru kena kifarat. Berdosa tak kita tak mengupak tapi rasa meluak dalam hati je. Sebab tu imej semaya baca berlagu melampau sampai pelik sangat. Berdoa lepas semaya macam tu juga. Ni tekan dengan tu imej dia ni. Kecek masa mesyuarat AJK Masjid Royak kata tu imej. Hok jadi makmum kepada tu imej ni orang dewasa dah, orang tua dah. Tak ada masa dah nak main-main dalam semaya. Kita nak serius dah dalam semaya. Kita nak hayati baca Al-Quran. Kita nak tenang dalam semaya. Ni tu imej buat lagu gapo dia ni. Lagu Popeye Desai Lomeh ni. Jadi berat tu imej ni, tolulah kata. Tu imej ni biar serius gak. Maka kena kecek lagu tu. Orang mari nak semaya ni bukan mari nak joget, mari nak gapo, mari nak semaya, nak tenang dengan Tuhan, nak rokok, nak sujud dengan Tuhan. Maka kecek lagu tu. Jadi duk meluak lagu tu saja tak jadi. Pas duk ngopak dalam hati, amo tak kecek, tak email tak kata tapi setelah itu tengok dengar tak email, tengok tak email pun serabut dia. Kalau dia naik tak email, serah nak balik rumah serah. Jadi tu email ni jangan syok suci. Sok suci selebar-lebar. Nampak? Jangan duk main sok suci sore, koya kata dia nak baca sore sedap. Orang pun menyampuh juga kadang dengar. Kalau jadi sore boleh kira lagi, ni tak jadi. Sore supaya kepit-pit tu. Bunyi nampak? Berat. Tak kira rekod lagi. Jangan buat lagu tu lah. Makruh hukum dia. Berdoa pun berlagu juga, bertajwid. Karut berlaku dah tu. Dia baca Al-Quran saja, hak bertajwidnya, hak lain tu berdoa. Macam main-main dak kita. Berapakah harga benda ini? Tidak kau orang tekan dak nak beli. Kita nak minta dengan Tuhan dak main-main lagu tu ko. Minta dek, ya Allah ya Tuhanku, maaflah kat hamba. Ni ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ambil mic sumbak dalam mulut. Orang nak serius dia duk main-main. Apa jenis tu email lagu tu? Jangan ada buat terpengaruh sangat gak dengan artis-artis idol lah gapo dia. Kita duk tengah serius, kan nak semaya nak minta dengan Tuhan, duk main-main lagi. Tobik masjid tepuh tu email lagu tu. Biar tak mari masjid. Gurau dia yang buat sungguh nak hamba nak buat jangan. Nak royak kau tu email lagu tu kata. Kita tengok gak orang dulu lagu mana semaya. Tengok kapung-kapung, orang-orang aling semaya lagu mana. Tak ada lagu-lagu. Baca dia jelas, molek baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca jelas, duk perhati. Ni duduk tak tahu mana dah. Riok, hotel email sudah kecek, tak tahu. Riok kodok, batas soro, sudes, sureng, komedi, muai geli. Gapo dia nama geli apa, tak tahu macam-macam nama dah. Macam-macam email tu 9 yang baca. 13, 16. Mustafa habis. Bahai belakang. Al-Basik pun. Habis. Nyawi belakang tu email. Karuk belakang. Jangan buat lagu tu lah. Tu email serius. Kalau amo ngepek bukan amo beci kot lagu Quran. Adakah ada dia? Tanya semaya. Jangan buat lagu tu. Orang duk tengah nak fokus lagu tu. Tanya duk saja. Tanya musabakah. Memang orang nak dengar lagu. Memang betul lah. Ada waktu-waktu dia. Time perasmian ke apa dia nak dengar lagu. Tak apa. Ni tengah semaya. Tengah berdoa dengan Tuhan. Main-main. Pelik sungguh orang lagu ni. Apa dia tu? Pakoh kita boleh menetap pakah kita boleh menetap ke syurga atau neraka.
Apakah kita boleh menetapkan syurga atau neraka seorang berpandu dalam rupa kematian seseorang? Orang mati tu ahli neraka, ahli syurga. Contoh wajah orang 95 tahun. Muka jadi seperti umur 30 tahun. Surga lah dia. Tak juga dah. Tidak jugalah. Ulama kata, kadang-kadang kematian yang dahsyat itu adalah kesudahan kifarat dosa dia. Masuk dalam ahli kubur, dia dah selesai belaka, bersih belaka dah. Kadang-kadang kita tengok dia mati tersenyum, mati dalam iman, senyum gitu deh. Tapi dalam kuburnya katak parok tak Tuhan. Tuhan tak seksa dia teka mati, dalam kubur Tuhan seksa. Ada tu Tuhan seksa awal-awal lagi. Mati gelapa lah, seksa lah, gapo aib lah dia mati. Tapi masuk dalam kubur, habis dah. Tuhan malu dah dia, Tuhan selesai dah dia. Masuk dalam kubur, selesai dah dia. Jadi kita nak tahu mana. Hak ni nampak rupa macam seksa. Hak ni nampak macam mulia. Tak boleh nak kata juga nah. Cuma bagi orang mati, molek-moleknya kita tanggung ke sengko ke mati molek belakang. Kalau mati baik, rupa comel, lagi-lagi kita suka baik. Kalau mati buruk pun, jangan suka uduh. Suka kata ni lah kesudahan dosa, kiparat dosa. Dia lepas ni tak ada dah. Berarti dia mati dalam keadaan bersih. Biarlah mati rupa ni. Tapi lepas ni bersih dah dia. Wallahu a'lam al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000. Dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.